Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Terima kasih yang berusaha Ustaz Safriuddin selaku pengacara majlis kita pada malam ini, juga selaku penggerak Masjid dan Surau, yang dimuliakan juga kepada Tuan Haji Ibrahim bin Mak Yassin selaku pengerusi masjid, serta barisan ahli-ahli jawatan kuasa, juga kepada barisan pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana pada malam yang mulia ini, pada malam yang penuh dengan keberkatan ini, Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita dalam satu majlis yang sangat-sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu sangat menyintai orang-orang yang membuat kebaikan. Daripada maghrib tadi kita datang salat berjamaah, kita makan pun berjamaah, kita dapat bersilaturahim, kita dapat jumpa orang kampung kita walaupun sekampung rupanya dah lama tak jumpa. Kemudian kita dapat juga sama-sama mengaminkan doa yang dibacakan oleh imam. Kemudian kita dapat sama-sama berselawat memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah pilih kita sekali lagi untuk kita menambahkan lagi bekalan ilmu pengetahuan kita dan menambahkan lagi kenalnya kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun begitu, banyak mana pun kebaikan yang tuan-tuan buat pada malam ini, ataupun pada malam-malam yang lain, ataupun dihimpunkanlah segala kebaikan yang tuan-tuan buat bermula daripada kita dilahirkan sampailah malam ni, tidak boleh menandingi kebaikan yang dibuat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling banyak membuat kebaikan, manusia yang paling banyak mendatangkan manfaat kepada manusia lain dan seluruh alam, sehingga Rasulullah diberikan gelaran ahsanu khalqillah, sebaik-baik makhluk Allah. Bukan saja sebaik-baik manusia, tapi sebaik-baik makhluk yang Allah ciptakan daripada zaman Nabi Adam sehinggalah hari ini. Rasulullah itu duduknya paling atas sekali, ranking yang pertama, senarai makhluk yang terbaik, dia paling atas, dia seorang aja, tak ada kongsi dengan yang lain. Juga diberi gelaran wa akramu khalqillah, manusia yang paling mulia di sisi Allah. Wa a'zamu khalqillah, manusia yang paling tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa namanya? Namanya Muhammad. Apa makna Muhammad ini? Seorang yang terpuji. Inilah satu-satunya manusia nama dengan orangnya sama. Namanya Muhammad, seorang yang terpuji. Maksudnya bahkan dia benar-benar menjadi seorang yang terpuji. Tak macam kita, nama kita bagus, hebat, tapi orangnya belum tentu hebat. Berapa ramai kita tangkap orang berkhalwat dekat hotel-hotel bajet Batu Pahat. Bila minta IC siapa nama? Muhammad. Namanya bagus, seorang yang terpuji, tapi orangnya kena tangkap khalwat. Jadi nama dengan orang tak sama. Berapa ramai kita tangkap orang beli nombor ekor tu,
Bila tangkap, minta IC. Siapa nama? Haji Muhammad. Oh, dia lagi hebat daripada tadi. Dah pergi haji rupanya. Orangnya, namanya bagus. Orangnya ditangkap kerana beli nombor lekor. Jadi untuk pengajaran pertama ni tuan-tuan, apa kata sempena Maulidur Rasul ni, tuan-tuan tengok balik nama kita dan maksudnya, maka jadilah orang yang sebagaimana namanya. Nama saya Muhammad Nasri. Nasri itu maknanya yang memberi pertolongan. Ada masalah, bagi tahu saya. Bagi tahu je lah, tolong tak tolong tu nanti dulu. Yang penting bagi tahu. Cuba kita berfungsi sebagai nama kita. Sebab itu ibu kalau panggil anak, kena doakan anak ni. Nak doa dengan apa? Doa dengan nama yang diberi. Itu tujuan bagi nama. Muhammad, tolong mak angkat kain baju. Masa dia angkat baju tu doakan, ya Allah, kau perkenankanlah peribadi anak aku ini sesuai dengan nama ni. Itu tujuan bagi nama. Muhammad, kata bapak pula, tolong abah pergi beli surat khabar kejap. Masa dia pergi kedai beli surat khabar tu doakan, ya Allah, kau perkenankanlah peribadi anak aku sesuai dengan namanya. Seorang yang terpuji. Ada dengar orang panggil nama anak dia Muhammad? Nama anak tu Muhammad, dia panggil Muhammad. Ada tak? Macam tak ada. Nama saya Muhammad Nasri. Saya belajar luar negara dekat Arab dulu. Dia panggil saya tu Muhammad, ta'al, Muhammad. Ada qalqalah lagi. Ada hukum tajwid kat situ. Suka kita. Tapi dekat sini orang tak panggil kita nama Muhammad. Orang panggil apa? Mat. Oh, Mat. Jadi mat ni dah tak jadi yang terpuji dah. Mat tu mat apa? Kalau mim dal tu dah macam mat kat hukum tajwid, panjang ke pendek. Kalau mata yamutu mim alif ta, telah matilah dia, dah mati pula. Wa mamati, mamat mati betul. Nama dah betul. Panggilan pun kena betul. Tak perlu ubah. Abdullah, hamba Allah. Kan bagus nama tu. Berapa ramai orang panggil nama anak yang Abdullah ni. Namanya Abdullah, dipanggil nama Abdullah ni. Abdullah, tolong mak ambil daun pandan ni kejap. Ada tak? Ada orang panggil Abdullah. Abdullah jadi apa? Kalau panjang, Dolah. Kau nampak Dolah tak? Dolah dah lain pula maksud dia. Kebetulan nampak Dolah naik motor, maka cepat-cepat dipanggil. Dipendekkan lagi. Dol. Jadi dodol budak tu lembik. Orangnya dah betul, nama pun dah betul, panggilan kita. Jadi kadang-kadang hidup kita ni berlaku sesuatu yang sebut tak kena, antaranya pasal nama kita. Jadi kalau tuan-tuan sekiranya ada nama anak-anak kita yang nampak macam tak berapa bagus, tuan-tuan boleh buat pertukaran nama di Jabatan Pendaftaran Negara, tapi kena sokongan saya sebagai Qadi Daerah. Betul ke tak betul? Sebab nama anak sekarang ni dah panjang. Ada 4 patah perkataan, 3 patah perkataan. Binti Ali je bapak ni. Pendek je nama bapak. Dulu dekat buku sekolah tu nama bapak dengan nama anak sebaris. Sekarang dah tak muat dah. Nama anak panjang, bin Ali kat bawah. Sampai saya nak nikahkan orang pun tersasul-sasul sebut nama. Yang nak jawab tu pun payah juga. Jadi tak semestinya panjang. Ramai yang dah panjang dipendekkan. Baru tahu payah rupanya nak sebut. Yang penting tuan-tuan saya pesan tadi, bagi nama baik, panggilan pun kena baik. Hasbullah, bagus. Sebul mana sebul? Dah tak jadi makna dah tu. Saifullah, pedang Allah, bagus. Apple mana? Apple kata dah jadi lain pula. Itu yang pertama saya pesan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian Muhammad itu juga seorang yang terpuji. Dia benar-benar terpuji ni bukan sahaja dipuji oleh manusia, bukan sahaja dipuji oleh malaikat, bukan sahaja dipuji oleh nabi-nabi dan rasul-rasul yang terdahulu, bahkan dia dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
Biasanya Allah perintahkan kita, Allah suruh kita buat, dia tak buat. Allah suruh kita semayang, dia tak semayang. Allah suruh kita puasa, Allah tak perlu puasa. Allah suruh kita bayar zakat, dia tak perlu bayar zakat. Kecuali satu perintah, iaitu perintah selawat kepada Rasulullah. Setiap hari Jumaat, imam ada sebut, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru turun ayat, Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah selawat dulu, malaikat selawat dulu, baru dia suruh kita selawat. Ini nak menunjukkan manusia yang kita nak raikan ni tuan-tuan, bukan manusia biasa-biasa. Muhammadun basyarun. Muhammad itu manusia macam kita. La kal bashar. Biasanya dia tu luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat luar biasa. Dia sama macam kita, kepalanya, tangannya, kakinya sama. Tapi tuan-tuan tak akan jumpa manusia yang namanya Muhammad ini sampai bila-bila. Sampai bila-bila tak akan jumpa. Kita pun dapat perkhabaran daripada dalil-dalil yang ada. Rasulullah ni antaranya dia kalau tidur sama macam kita, matanya kejam. Yang satu je yang lain daripada kita, apa dia? Nabi kalau tidur, hatinya tak tidur. Hatinya tak pernah tidur. Hatinya senantiasa berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Zahirnya nampak tidur, batinnya tak tidur. Kan tak macam kita. Kita zahir batin tidur. Ni mungkin sekarang ni pun ada yang tak bangun lagi, agaknya lah. Kadang jin tu dah angkat daripada masjid, keluar pergi dekat tempat ambil wuduk pun tak bangun juga. Rohnya tak jumpa jalan balik, mana pergi tuan aku ni, tak jumpa rumah. Tapi Rasulullah ni tidak, hatinya tak pernah tidur dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah ni macam kita juga. Tadi pengusi dah sebut, kita rewang. Bila rewang ni biasanya apa yang berlaku kepada tubuh kita? Peluh. Kacau sana, godak sana, potong sini kan berpeluh. Bila berpeluh ni ada dengan peluh tu? Bau lah. Memang bau. Rasulullah pun peluh juga. Tapi peluh Rasulullah berbau wangi, bagaikan kasturi. Tahu kasturi? Kasturi yang Allah bagi kepada rusa. Itu daripada syurga. Kalau saya ceramah dekat budak sekolah, saya tanya, kenal kasturi? Kenal. Apa dia? Kuih, kata dia. Itu budak sekolah rendah. Betul juga dia sebut kasturi itu kuih. Ini bukan kuih, ini memang wangian Allah bagi daripada syurga. Sangat wangi. Lagi banyak peluh Rasulullah, lagi ramai sahabat dekat, ada yang peluk cium Rasulullah. Bukan mudah nak peluk ni, tapi nak beritahu sangat-sangat wangi. Itu kan luar biasa. Sama juga Rasulullah ni kalau dia batuk, sama macam kita batuk juga, kadang ada kahak. Nabi pun berludah macam kita. Bezanya apa? Ludah Nabi ni jadi ubat. Ni peristiwa Khaybar, perang Khaybar. Sayyidina Ali matanya bengkak merah. Apa Nabi buat? Nabi ambil ludah dia, Nabi sapu dekat mata Sayyidina Ali. Hilang bengkak, hilang merah. Itu ludah Nabi. Ludah kita tak boleh. Jangan ni kerang mentang-mentang balik maulid, tengok anak mata bengkak. Ludah bengkak lagi sebelah rupanya. Jangan. Kita tak sampai ke tahap itu. Kita nak ambil contoh ni tentang manusia yang luar biasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan ada satu sifat Rasulullah namanya As-Siddiq. Benar. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Tahu tak tuan-tuan, luar biasanya sifat Rasulullah yang benar ni. Saya nak tanya tuan-tuan soalan. Ini kena jawab dengan jujurnya. Siapa yang rasa dia boleh, angkat tangan. Kalau tak boleh, tak payah angkat. Siapa dalam ramai-ramai ni, daripada dia lahir sampai malam ni, tak pernah tipu seumur hidup? Angkat tangan. Saya pun tak berani nak angkat tangan. Ada tak? Tak pernah tipu walau sekali.
Paling tak ada tipu rumah ke tak? Kata nak pergi masjid, rupanya singgah kat warung rupanya. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini daripada dia lahir sampai dia wafat tak pernah tipu walau sekali. Allahu akbar. Sebab itulah dipanggil bersifat dengan sifat yang benar. Satu lagi dipanggil sifat fatada, bijaksana. Macam mana luar biasanya Rasulullah bersifat bijaksana. Nabi tak sekolah, Nabi tak boleh baca, betul tak? Tak pandai menulis. Nabiul ummi, tak pandai menulis, tak pandai baca, dia tak sekolah. Sebab itu bila Jibril suruh dia baca wahyu yang pertama, Iqra ya Rasulullah, tak boleh baca. Iqra ya Rasulullah, tak boleh baca. Jibril terpaksa peluk Rasulullah baru boleh baca. Macam mana dia boleh baca? Ingatan dia. Nabi ni ada akal Allah beri, ingatan dia, subhanallah. 30 juzuk wahyu yang diturunkan oleh Jibril berturut-turut beberapa tahun, dia ingat pakai akal dia. Dia tak ada tulis-tulis. Jadi ingatan Rasulullah ni luar biasa. Saya nak tanya lagi soalan kedua. Ini pun kena jujur jawab. Dulu masa kita kecil, kita bayi, kan kita menyusu. Menyusu susu mak kita, ataupun disebut menetik, orang cakap. Tak Saya nak tanya, siapa di kalangan tuan-tuan yang hadir pada malam ini ingat tak masa dia menetik, menyusu dulu, tuan-tuan banyak menyusu sebelah mana? Kiri ke kanan? Ingat? Pening, tak payah fikir, memang tak ingat ni dah. Yang punya susu pun tak ingat, apa lagi yang menyusu. Tapi Rasulullah ni punya hebatnya akal dia, bila sahabat tanya, dia ingat dia menyusu sebelah mana. Punya ingatan punya kuat. Budak ni pun rasa tak ingat. Apa lagi kita? Nabi boleh ingat sebab Nabi ni menyusu sebelah je. Bukan saja dia ingat dia menyusu sebelah mana, bahkan dia ingat kenapa dia menyusu sebelah. Kerana aku nak bagi peluang kepada anak susuan lain. Halimatus Sa'diyah itu kan ibu susuan dia. Jadi dia masih dia kecil tu pun dah boleh fikir dah. Dia menyusu sebelah, jadi orang lain boleh lagi sebelah. Kalau kita kan tak ingat, menyusu pun tak ingat, bila menyusu pun tak ingat, tamat susu pun tak ingat. Tapi nak bagi tahu, Rasulullah sangat luar biasa. Banyak lagi lah sifat-sifat Rasulullah yang luar biasa, yang mana akhirnya Allah minta kita jadikan Rasulullah ini sebagai contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nabi ni bila kata bagi contoh, dia bukan saja beri contoh, bahkan dia menjadi contoh. Beri contoh lain, jadi contoh lagi lain. Beri contoh senang, jadi contoh tu yang payah. Suami tengok TV, anak ni atas pangku dia, tak tahulah apa cerita dia tengok. Tiba-tiba adalah orang perempuan tu keluar, bergelik lah apa, tak cukup kain, tak tutup aurat. Apa dia buat bapak ni? Dia tutup mata si Along ni. Long, tutup. Budak-budak tak elok tengok. Dia memberi contoh. Masalahnya mata bapak ni terbeliak tengok TV tu. Jadi budak ni fikir, apa pasal mata aku je tutup, mata bapak siapa yang tutup? Dia bagi contoh tapi tak jadi contoh. Patutnya dengan dia sekali tutup TV tu baru betul. Jadi besok percayalah, budak tu besok dia buat anak dia macam tu juga, ikut bapak dia juga. Jadi percayalah hadirin sekalian, Rasulullah ni dia bagi contoh dan dia juga jadi contoh. Walaupun dah dijamin syurga, betul tak? Rasulullah ni kan dijamin syurga, tapi 1/3 malam bangun tuan-tuan, munajat dengan Allah sampai bengkak kaki. Macam mana Rasulullah boleh sembahyang sampai bengkak kaki? Saya percaya kat sini pun ada yang kakinya bengkak, tapi sangka baik lah boleh tahan makan tadi, nampak gaut agaknya. Kalau tak pun dia munajat malam tadi, sangka baik. Tapi Rasulullah ni memang sama ada dia berdiri lama ataupun dia banyak rakaat dia sembahyang. Sampai ditegur oleh isterinya Sayyidatina Aisyah, kenapalah susah payah bangun malam-malam, engkau kan dah dijamin di syurga. Apa Nabi kata?
Afala akunu abdan syakura. Salahkah aku jadi hamba yang bersyukur dengan Allah? Itu dah dijamin syurga. Bangun malam, tuan-tuan. Kita ni apa jaminan ni dah? Bukannya malam, siang tu pun payah nak bangun. Jadi ambillah pengajaran daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Ini mula-mula lagi ni mukadimah baru ni. Saya tengah cari ni benda saya nak cakap ni. Biasa saya sampai di mana-mana masjid, surau, saya kena tengok wajah yang ada ni. Kalau ceramah tu dekat luar, lain ceramah dia. Kalau dekat dalam, lain ceramah dia. Kalau budak lagi ramai daripada orang tua, lain ceramah dia. Jadi saya tengok, dah sampai dah dia punya ilham ni. Saya akan bagi ceramah berkaitan dengan tambahan. Kenapa kita perlu ada rasa cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari ini kalau tuan-tuan tengok, peringkat kebangsaan sudah, peringkat negeri sudah, peringkat daerah pun sudah. Sekarang ni peringkat karya masjid surau. Lepas ni pula peringkat sekolah, selagi ada sekolah. Sekolah tadika tu pun buat juga. Nanti peringkat pejabat, peringkat hospital. Hospital besar tu dah buat. Nanti dalam hospital tu kan ada klinik gigi dalam tu. Gigi tu pun buat juga. Telinga tu buat juga. Tak ramai. Kadang satu taman tu dah besar, buat dah peringkat taman. Contohnya di Taman Bandar Baru Uda. Kan besar taman tu. Dah buat dah masjid dah. Nanti lorong satu ni buat lagi. Kan lorong ni buat lagi. Begitu hebatnya Rasulullah ini. Diberikan puji-pujian, disambut bagaikan pengantin. Ada ulama kata Rasulullah ni dia ibarat pengantin sepanjang zaman. Cuma kita ni pengantin raja sehari je kita. Nabi ni sepanjang hayat kita ni disambut dengan bermacam-macam puji-pujian, memperkenalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama, kenapa kita perlu ada rasa cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama sekali, kerana Rasulullah ini sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah sayang, takkanlah kita tak sayang. Kita wajib sayang apa yang Allah sayang. Nabi Ibrahim AS dapat gelaran Khalilullah, teman rapat Allah. Nabi Musa AS dapat gelaran Kalamullah, berkata-kata dengan Allah. Nabi Isa AS dapat gelaran Ruhullah. Ruhnya dicampak dalam tubuh Siti Maryam. Nabi Nuh AS dapat gelaran Najiyallah, yang diberikan pelepasan oleh Allah ketika banjir besar. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat gelaran Habibullah, kekasih Allah. Sehingga kan nama Rasulullah ditinggikan Allah. Tadi surah yang dibaca oleh imam, Alam nashrah laka sadra wa wada'na anka wizra alladhi anqada dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Dan kami tinggikan bagimu namamu, wahai Muhammad. Betul janji Allah. Hari ini bila nama Allah disebut, nama Muhammad juga disebut. Idza dzukirta ma'i, kata Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dua kalimah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah dengan Muhammad ni jangan dipisahkan. Kalau tuan-tuan ingat Allah, jangan tak ingat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh ibu-ibu tunggu anak balik sekolah. Mana Alung tak balik-balik ni? Dia naik van ke naik bas ke tak kira. Tiba-tiba dia balik, dengar pun pintu van tu, anak tu pun keluar, kita pun pergi depan. Kita panggil anak kita, Alung. Anak kita pun panggil ibu, berpeluk Alung anak dengan ibu ni. Mula-mula sekali apa? Ibu, alhamdulillah, syukur anak kita selamat. Yang kedua apa? Selawat. Nak, jom kita selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa? Kalau tak kerana Rasulullah, kita tak pandai nak berkasih sayang antara ibu dan anak. Semuanya atas jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama juga kalau jawatan kuasa nak musyawarah
nak mesyuarat, nak bincang pasal maulid, nak panggil siapa, nak buat siang ke malam, nak buat luar ke dalam, mula-mula sekali kan kita buka Al-Fatihah, baca Fatihah. Jangan lupa selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebab kalau tak kerana Rasulullah, kita tak pandai macam mana nak musyawarah. Semuanya atas jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama juga ibu-ibu minta suami beli gas, beli beras. Gas habis seberang, beras pun habis. Suami pergi dah ni, pergi kedai. Tunggu mana abang tak balik-balik ni. Tiba-tiba dengar bunyi motor dia masuk dalam pagar, sampai tepi. Balik pun. Nampak suami tu. Dia angkat gas di sebelah kanan, dipikul beras sebelah kiri bawa ke dapur. Apa rasa ibu-ibu? Suka tak? Dapat suami yang bertanggungjawab. Apa nak sebut? Alhamdulillah, syukur Allah bagi suami macam tu. Jangan lupa selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebab kalau tak kenal Rasulullah, suami-suami tak pandai macam mana nak bertanggungjawab dengan isteri dan juga ahli keluarga. Tapi jangan baca selawat je, sallallahu alaihi. Orang tu mengingki angkat beras dengan apa? Tolonglah angkat sekali. Jangan selawat aja. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sehingga kan tingginya kemuliaan Rasulullah ini, sayangnya Allah dengan Nabi Muhammad ini, Allah letakkan syarat. Sesiapa nak sayang aku, dia wajib sayang Nabi Muhammad dulu. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Tengok tuan-tuan, macam tu sekali Allah letakkan bagaimana Rasulullah itu diberikan satu tanda kasih, tanda sayang. Sebab kita ni bila berselawat, bila kita sebut nama Rasulullah, tak mungkin boleh ada rasa yang mendalam untuk sayang kepada dia kalau kita tak kenal dengan dia. Kita kena kenal Rasulullah ni. Dia lahir bila, wafat bila, siapa isteri-isteri dia, siapa bapa dia, siapa mak dia, bila dia dilahirkan, tahun bila dilahirkan, kat mana dilahirkan, siapa adik-beradik bapa dia, kemudian siapa pula Siti Aminah mak dia, dia kahwin dengan siapa mula-mula, sampailah anak-anaknya macam mana. Kena. Tuan-tuan, jangan hanya ada Quran saja di rumah, bukan hadis saja ada di rumah. Di rumah kena ada buku riwayat hidup sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, jadi jangan ada keraguan tentang kenapa kita perlu ada cinta kepada Rasulullah ini. Kerana Rasulullah ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diletakkan pada tahap yang sangat-sangat mulia. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Rasulullah ini sangat dicintai oleh kita semua manusia? Ini penting lagi. Kerana Rasulullah inilah satu-satunya manusia yang bertanggungjawab memperkenalkan Allah kepada kita. Kalau tak kerana Rasulullah, tuan-tuan tak pandai, tak tahu siapa Tuhan kita, siapa pencipta kita. Tuan-tuan tak pandai nak sebut Allahu Akbar, tak tahu siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah atas asbab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok mula-mula Rasulullah diberikan wahyu oleh Allah melalui Jibril alaihissalam di Gua Hira, dia dilantik menjadi rasul. Tugas pertama Rasulullah, Allah tak suruh dia semayang, Allah tak suruh dia puasa, Allah tak suruh dia berzakat, pergi haji jauh sekali. Tugas pertama Rasulullah dilantik menjadi rasul apa dia? Dia kena betulkan kaum Arab jahiliah, bangsa dia di Mekah pada ketika itu. Apa tugasnya? Memperkenalkan Allah kepada manusia, supaya beriman, mentauhidkan Allah. Kerana di Mekah pada ketika itu terdapat banyak agama. Ada yang sembah pokok, ada yang sembah binatang, ada yang sembah batu, ada yang sembah matahari, macam-macam sembahan. Ada juga yang sembah kuih, tuan-tuan. Mengikut riwayat, kuih pun disembah. Nanti dia lapar, dia makan kuih tu anak beranak, lepas tu buat kuih baru, sembah balik. Betapa cetiknya akal manusia pada ketika itu.
Maka tidak ada fungsi lain. Rasulullah ditugaskan untuk mencelikkan akal manusia. Tanpa celik akal, manusia tak akan kenal dengan Tuhan. Sebab itu kita wajib belajar hukum akal. Wajib belajar ilmu tauhid. Wajib belajar usuluddin. Wajib belajar ilmu sifat, ilmu ma'rifah. Macam-macam ilmu disebut, tapi sama tujuannya, iaitu nak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Saya pun dah pesan mana-mana masjid dan surau, tugas, fungsi ataupun peranan jawatankuasa, selain daripada peranan-peranan kita mengadakan program seperti ini, jawatankuasa juga bertanggungjawab memperkenalkan Allah kepada ahli qaryah. Kena ada kuliah tauhid. Jangan sampai tak ada kuliah tauhid. Sangat-sangat penting, tuan-tuan. Di mana-mana saya sebut, saya ulang balik. Dia agama ni macam mana pun tuan-tuan pergi kat mana pun dia sama je. Berulang. Bila sesuatu berulang, maknanya apa? Maknanya penting. Tuan-tuan nak jumpa saya, pergi pejabat tak jumpa, telefon kata tengah ada program, macam-macam dah diusahakan tak jumpa, tiba-tiba nampak saya dekat pasar. Tuan, tak dapat jumpa. Itu maknanya tak penting. 2 kali je panggil. Tapi kalau penting betul-betul, tuan, dia kejar saya sampai ke rumah. Itu baru betul penting, betul tak? Berulang kali, berulang menunjukkan penting. Ataupun tuan-tuan balik ni sekarang, tak macam mana, ada satu rumah tu, terbakar rumah tu. Contoh, ni bukan betul, terbakar rumah tu. Tiba-tiba dengar suara dalam rumah tu. Tolong. Senyap betul. 10 minit sekali, 10 minit. Ini orang ke apa? Tapi bila sebut tolong, berulang kali disebut, menunjukkan penting untuk ditolong. Jadi jangan kalau kita dengar ceramah ni asyik-asyik bab semayang, asyik-asyik bab itu, jangan. Bila agama tu diulang menunjukkan perkara tu penting. Baik, berbalik kepada ilmu tauhid tadi. Alif, lam, ha. Potong kat mana pun tetap jadi Allah. Buang alif, tinggal lam, ha. Buka Quran tengok. Lillahi mulku samawati wal ard. Tak ada alif. Siapa tu? Allah. Buang alif, buang lam, tinggal lam, ha saja. Buka Quran tengok. Lahul mulku wa lahul hamd. Tak ada alif lam. Siapa tu? Allah. Buang alif, buang lam lagi, tinggal ha saja. Qul huwallahu ahad. Hu siapa? Hu Allah. Hebatnya dia punya huruf. Lafzul jalalah, ismul a'zam. Itu baru dia punya kalimah. Kalau tuan-tuan buka Al-Quran, cari huruf lam. Dalam banyak-banyak lam yang ada dalam Quran ni, hanya satu lam saja yang dibaca dengan tebal, iaitu lam yang ada pada kalimah lafzul jalalah. Tak ada pada lam lain. Huruf dia saja dan menunjukkan hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau tuan-tuan susun huruf hijaiyah alif sampai ya, semuanya ada nama Allah. Alif Allah, ba al-baqi, ta at-tawwab, sa as-sabit, jim jala jalalu, ha al-haq, kha al-khabir. Balik ni kan tuan-tuan sambung boleh sampai ya. Ni sampai ya ni kan pukul berapa kita nak habis. Tapi nak beritahu, semuanya ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Belum sifatnya yang wajib, yang mustahil, yang harus. Mana satu sifat, mana satu zat. Kita ni zat. Air mineral ni pun zat. Meja ni pun zat. Apa lagi? Kipas tu pun zat. Lampu tu pun zat. Dan juga dia ada sifat. Zat ni dia berdiri dengan sendiri. Sifat ni dia numpang pada zat. Contoh, lada hijau. Lada tu zat, hijau tu sifat. Apa lagi? Garam masin. Garam tu zat,
masin tu sifat. Gula manis, gula tu zat, manis tu sifat. Jadi zat ni dia berdiri dengan sendiri, tapi sifat tak, dia numpang. Tuan-tuan tak boleh pergi kedai, okey, bagi hijau sekilo. Hijau sekilo, dia cuma sebut sifat aja. Hijau tu kena numpang dekat zat. Kacang hijau sekilo, baru betul. Hijau tu numpang dekat kacang. Seronok kalau kita mengaji tauhid. Bukan mudah tuan-tuan nak kenal satu zat yang tak nampak dengan mata. Biasanya kita percaya sesuatu, mesti kita tengok dulu. Betul ke Tuan Kadi waktu buat ceramah dekat masjid Beroleh? Tengok masuk, betul lah, yang besar-besar tu dia lah. Mana ada kadi besar lagi macam tu, dia lah tu. Contohnya, tengok baru percaya. Betul ke ada jual durian kat Sempang tu? Pergi tengok. Betul, aku dah tengok dah, memang ada. Betul ke dekat Seri Medan tu banjir? Ramai pergi Seri Medan masa air naik tu. Dah orang Seri Medan ni tak boleh keluar, semua naik kat jalan. Kita pula nambah lagi sesak ni masuk. Rupanya ramai orang luar daripada orang dalam. Kenapa? Pasal nak tengok. Bila tengok baru percaya. Betul tak? Biasanya kita tengok baru percaya. Tapi sekarang ni tuan-tuan, berpuluh-puluh tahun kita sembah Allah ni, sampai malam ni tak tengok-tengok. Macam mana tuan-tuan boleh percaya? Percaya ke tidak ni? Macam mana boleh percaya? Daripada Beroleh ni pergi Johor Bahru, ikut tol air hitam, naik air hitam highway sampai dekat Sempang Renggam. Orang daripada Johor Bahru pergi ke Kuala Lumpur ni bagi lampu tinggi kat kita. Teng. Orang belakang pun sama. Teng. Biasanya kalau tuan-tuan jumpa orang bagi lampu tinggi ni, apa maknanya? Ada apa? Polis. Ramai yang pegang, ada polis. Apa bukti dia percaya lampu tinggi itu maknanya polis? Dia tarik tali pinggang kereta, baru nak pakai. Menunjukkan dia percaya. Kurangkan kelajuan 105, turun 100, letak handphone. Itu bukti dia percaya. Haram sampai ke Skudai, haram tak ada polis. Tapi nak beritahu maknanya apa? Kita boleh percaya sesuatu walaupun tak nampak dengan mata. Hanya berdasarkan tanda sahaja kita dah kenal. Tuan-tuan tengok, ini kena dengar betul-betul. Ni ilmu tauhid. Allah bagi 5 panca indera untuk kita dapat mengenal segala apa yang ada dekat dunia ni. Allah bagi mata. Dengan mata ni lah kita kenal mana satu rumah kita, mana satu rumah orang. Dengan mata lah kita kenal mana satu selipar kita, mana satu selipar orang. Dengan mata ni pun kita kenal mana satu orang rumah kita, mana satu orang rumah orang. Dengan mata pun kita kenal mana satu orang, mana satu kucing, mana satu sekolah, mana satu masjid. Banyak pengetahuan kita dapat daripada mata. Tanpa mata sulit untuk kita mengenal apa yang ada dekat alam ni. Tengok telinga pula, deri yang kedua. Dengan telinga ni lah tuan-tuan boleh beza, walaupun tutup mata. Boleh beza mana satu suara orang rumah, mana satu suara anak kita. Betul? Mana satu suara imam. Kadang mata tak nampak. Assalamualaikum. Imam tu. Tengok, mata tak nampak. Tapi telinga boleh mengesahkan suara tu suara imam. Ini saya tengah ceramah, ada orang lalu dengan motor. Macam Tuan Kadi tu kata dia. Dia tak nampak. Tapi telinga boleh dengar. Betul? Mana satu bunyi orang, mana satu bunyi ayam, mana satu bunyi kucing. Kalau saya boleh kata tuan-tuan dengar, masih lagi kenal tak? Masih terdengar tak? Suara arwah mak kita. Suara arwah atuk kita ada kan? Masa kena marah dekat tepi sungai tu, main parit, kena marah. Ingat lagi tak? Macam mana suara dia marah kita? Ni telinga ni. Zahir pun nampak, batin pun dengar. Tengok hidung. Hidung ni Allah jadikan untuk kita dapat kenal yang namanya bau.
Tengah-tengah semayang, hidangan pun disediakan. Bau apa? Bau sup. Sup kambing ni. Dia tak nampak, dia tak dengar, tapi datang kat hidung tengah semayang, tak boleh tahan bau. Boleh beza mana satu nasi putih, mana satu nasi biryani, kan lain baunya. Betul tak? Tuan-tuan tak nampak pun bau ni. Siapa lah makan durian ni? Kita cakap, siapa lah makan durian? Dia boleh tahu ada orang makan durian, sedangkan tak nampak. Betul tak? Ni bau ni. Bau wangi, bau busuk, bau pahit, bau pahit pula apa nama? Bau wangi, bau busuk, bau apa lagi dah? Bau hapak. Nampak? Hidung. Dia boleh kenal bau-bau ni. Hangit ni. Apa hangit ni, Pak? Rupanya masak nasi. Terlupa. Nampak? Kalau Allah tak bagi hidung, tak ketebakar dapur tu kita. Betul tak, tuan-tuan? Ni nikmat ni. Nikmat Allah bagi. Yang keempat, Allah bagi lidah. Lidah ni kerja apa? Dia dapat mengenal rasa-rasa. Kan? Walaupun mata tutup, telinga tutup, tutup hidung sekali pun tak apa. Rasa. Ni, tom yum ni. Rasa. Dalam gelap, baru nak makan, tiba-tiba blackout, gelap begitu tu rasa. Ni tom yum ni mak ni. Ni sup. Ni dah. Kan boleh rasa. Ni manis. Boleh beza mana manis, mana tawau. Sedangkan lidah ni kalau tengok, dia macam sekeping daging ni tak? Tulang pun tak ada. Macam mana Allah cipta boleh ada rasa manis, pahit, masin, tawau? Betul tak? Kenal dengan rasa ni. Sampai peringkat bila lidah bercakap, ramai terasa. Macam kena kat aku, jangan ada terasa. Betul tak? Bila orang bercakap tu kadang-kadang kita boleh terasa. Kerana lidah ini paling banyak merasai sesuatu. Last sekali yang kelima, Allah ciptakan yang namanya tangan. Hebat tangan ni, tuan-tuan. Nampak macam ni je kan. Bang, nak hujan tu bang, tolong angkat kain baju kejap. Angkat yang kering, yang basah tak payah angkat. Macam mana tuan-tuan nak tahu kain tu kering ke basah? Pakai tangan, pakai mata tengok. Boleh beza mana basah mana kering. Ini tak nampak. Pakai telinga, mana boleh. Takkan nak pakai lidah, dijilat pula kain tu. Pakai apa? Pakai tangan. Betul tak? Dengan tangan ni lah tuan-tuan boleh kenal mana satu kering, mana satu basah, mana satu lembab. Ni kayu ni. Ni batu ni. Ni kapet ni. Betul tak? Dengan tangan. Tengok Allah ciptakan deria-deria untuk kita hidup. Mudah kita nak kenal. Tapi bila sebut mengenal Allah, mengenal tadi alif lam lam ha, pakai mata tak boleh, pakai telinga pun tak boleh, pakai hidung tak boleh, pakai lidah tak boleh, pakai tangan pun tak boleh. Hanya satu saja kejadian yang boleh kenal Tuhan. Siapa dia? Akal. Akal diciptakan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tujuan Rasulullah ni antaranya apa dia, tuan-tuan? Bila disebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, diciptakan manusia ni sebaik-baik kejadian sebab kita ada akal. Nilai kita ni dibanding dengan makhluk lain, kita paling tinggi. Tapi Allah sebut, cuba sambung ayat saya baca tadi. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sambungannya apa? Thumma radadna asfala safilin. Kemudian kami akan jatuhkan manusia yang nilainya tinggi tadi ni, asfala safilin, kepada serendah-rendah martabat. Nilai kita boleh jatuh. Apa makna jatuh nilai ni? Allah jelaskan dalam surah yang lain, ayat yang lain. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kebanyakan isi kandungan api neraka terdiri daripada manusia dan jin. Ini saja dua makhluk yang ada taklif daripada Allah. Manusia macam mana kata Allah? Yang pertama, lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada hati, ada akal, tak nak fikir tentang Allah. Yang kedua, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ada dua mata,
tak mau melihat kebesaran Allah. Yang ketiga, walahum adhanun la yasma'una biha. Ada dua telinga, tak mau mendengar kalimah Allah. Allah kata apa? Ketiga-tiga golongan ini, ulaika kal an'am, mereka ini diibaratkan seperti binatang-binatang ternakan. Nauzubillah. Tadi dia kata kita yang terbaik, tapi kalau kita tak jaga nilai kita, dia boleh jatuh. Balhum adal, bahkan lebih buruk daripada binatang ternakan, kata Allah. Tapi kalau kita fikir, kaji, punya kaji, betul Allah sebut. Tuan-tuan ingat tak musim buah durian? Ini yang ada pokok durian lah. Rupanya bila ada musim durian ni, ada satu jenis binatang ni banyak mati rupanya. Dia musuh dengan musim pokok durian ni. Toki durian ni memang tak suka binatang. Siapa dia? Tupai. Kan dia kerja tebuk buah durian kan. Dia masuk kebun orang tu, dia makan buah orang tu. Bukan buah orang tu, buah durian orang tu dia makan. Tuan-tuan main anggur ni, takut salah buah nanti. Dia makan buah durian orang tu, dia tebuk. Betul? Lepas tu dia balik. Dia masuk lagi besok, tebuk lagi. Balik lagi. Lusa masuk lagi, tebuk, balik. Pernah tak tuan-tuan nampak tupai dia curi buah durian orang ni, berbakul-bakul bawa balik? Ada tak? Ada tak? Tak payah masuk banyak kali. Masuk satu hari, bawa sebakul balik, minggu depan masuk lagi kita. Ada tak? Tak ada. Yang curi berbakul-bakul ni siapa? Siapa dia? Orang. Maka betul lah Allah sebut. Allah bagi akal ni tujuannya buat baik. Jangan buat jahat. Kalau akal ni buat jahat, dia akan lebih jahat daripada binatang. Percaya? Betul tak? Betul. Ingat musim raya haji tahun bila? Saya lupa. Bila raya haji korban ni, apa yang hilang? Lembu. Ada aja lembu hilang. Tengok punya cerdiknya manusia ni. Dia boleh curi 2 ekor lembu orang ni, masuk dalam kereta. Wira tu. Seekor masuk dalam bonet kereta, seekor masuk kat dalam kereta. 2 ekor. Tak kecerdik namanya. Meninggal lembu tu. Bukan meninggal kena sembelih. Meninggal sebab terkejut, seumur hidup tak pernah naik kereta. Kereta lembu pun tak naik, apa lagi kereta wira. Nak bagi tahu. Sebab tu Allah utuskan Rasulullah ni supaya manusia ni dapat buat sesuatu yang sesuai dengan nilai akalnya. Barulah dibalas dengan sebaik-baik tempat, iaitu di syurga. Itu tugas Rasulullah ni, nak menyelamatkan kita. Antaranya diberi penjelasan siapa itu pencipta kita. Kena ada ilmu tauhid, kena kenal dengan Tuhan. Kalau saya nak cerita akal ni tuan-tuan, subhanallah, sangat luar biasa. Ibu-ibu tengah duduk ni kan, tiba-tiba anak telefon. Halo mak tengah ceramah. Mak, stokin kita mana? Stokin yang kita suka tu, yang belang merah hijau tu. Kau dah cari dah? Tak jumpa. Kau masuk bilik mak. Kan ada lemari hijau tepi tu. Buka. Dah. Ada kotak bawah tu. Cuba buka kotak tu. Ada tak? Ada mak. Itulah. Tengok. Orang kat rumah cari tak jumpa. Orang kat masjid boleh jumpa. Betul tak? Tak payah balik rumah. Tengok hebatnya akal ni Allah ciptakan. Dia boleh cari stokin tu kat rumah. Nampak tuan-tuan? Bukan ini luar biasa punya kejadian. Mata zahir lain, mata batin lah lain. Nampak? Dalam satu kampung pendalaman jauh, ada satu surau. Ada 10 orang jemaah semayang kat surau ni. Dalam ramai-ramai 10 orang ni, ada seorang orang buta. Campur imam lah, 11. Semayang isyak. Habis semayang isyak, beri salam, baca doa apa semua, nak balik ni. Bangun lah. Sallallahu, baru nak selawat ni, tiba-tiba blackout, gelap gelita. Terabu-rabu imam, bila nojo cari pintu tak jumpa. Tengah-tengah cari ni, orang buta seorang tadi dah nunggu depan pintu.
Imam Bilal, pintu sini, sana tingkap, kata dia. Dia boleh tunjukkan orang celik jalan keluar. Betul tak? Orang buta ni siang ke malam ke terang ke gelap pun sama je. Jadi siapa yang buta sebenarnya? Kita ke dia? Nampak tuan-tuan? Allah bagi akal. Nasib baiklah dia tu baik. Kalau orang buta tu jahat, dia kunci pintu semua. Cari mana pintu, tak keluar kita. Tapi dah semayang, takkan jahat pula. Saya pernah pergi maulid di Masjid Seri Sepakat yang sebelah Caah tu kan. Kat situ ada perkampungan orang buta, saya tak tahu. Jadi saya masuk pergi masjid tu, dia kena lalu ladang kelapa sawit. Tak jumpa cari masjid. Jadi saya nampak sebelah tu ada orang baju biru, pakai baju Melayu lah. Ini mesti nak pergi masjid. Saya tanya dia, Assalamualaikum makcik. Numpang tanya, masjid kat mana dia kata anak depan lagi terus masuk kanan, belah kiri tu masjid. Betul, saya jumpa. Elok saya sampai di masjid tu, saya turun daripada kereta. Orang yang baju biru yang pakcik saya tanya tu rupanya orang buta. Saya yang naik kereta, dalam mata ada 4 ni kereta tu ada lampu besar, lampu kecil. Boleh tanya orang buta kat mana masjid? Nasib baik orang buta tu tak tahu yang ceramah tu lah yang tanya dia. Masa dia tak nampak, selamat saya. Tapi nak bagi tahu, sampai sekarang ada orang buta, dia pergi ke masjid tu, dia tak perlu tongkat, dia jalan. Nak bagi tahu hebatnya akal ni. Ni macam masuk TV nampak saya ni. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi percayalah, ilmu tauhid ni sangat-sangat penting tuan-tuan. Lebih-lebih lagi kita berada pada zaman yang sangat-sangat mencabar ini. Tak tahulah apa yang dia ambil itu, Allahu a'lam. Tuan-tuan tengok saya lah, jangan tengok dia. Dia sangka baik lah ni. Ini pun utusan Allah juga ni. Jadi berkenaan dengan akal yang saya sebut tadi ni tuan-tuan, sesuatu kejadian yang sangat luar biasa. Saya kira tuan-tuan pun pernah kan? Pernah kat rumah, ibu-ibu tengah lipat kain baju, anak-anak tengah buat kerja sekolah. Kemudian bapa tengah baca surat khabar. Tiba-tiba blackout, gelap. Pernah kan? Nampak tak pada ketika tu? Tak nampak. Mata kan ada? Tengok, mata ada. Mata tak rosak. Terbeliakkan mata tu, tak nampak tuan. Pakai spek lagi, tak nampak. Dalam keadaan gelap gelita tu, mak kita, isteri kita jumpa tak? Kat mana lilin, kat mana mancis, kat mana pelita, jumpa tak? Jumpa. Masa jumpa tu dia nampak ke? Tak. Dia ingat kat mana dia letak. Ni dapur-dapur. Lacik-lacik buah, dia tak nampak. Betul tak? Ni akal ni boleh terang dalam gelap tuan-tuan. Nampak. Tapi kadang-kadang ada juga pukul 1 tengah hari, terang menderang, matahari terpacak dekat langit, pasang lampu dalam rumah, cari gunting tak jumpa. Ada tak? Ada. Akal ada, mata ada, lampu ada, matahari ada, tak nampak juga. Pun ada juga. Jadi tuan-tuan, saya menyeru. Saya menyeru. Hukum kita mengaji ilmu tauhid ni fardu ain, wajib atas setiap mukallaf. Kita nak kenal sifat dia supaya kita jangan bersifat dengan sifat dia. Kita nak kenal zat dia supaya kita beza antara zat dia dengan zat kita. Kita nak kenal mana satu perbuatan dia, mana satu perbuatan kita. Kalau kita kenal Allah ni, hati kita tenang. Percayalah, hati kita tenang tuan-tuan. Contoh, Allah ni kalau buat kerja, dia mesti jadi. Kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Wajib jadi, mustahil tak jadi. Berbeza dengan kita. Kita kalau buat kerja, dua. Mungkin jadi, mungkin tak jadi. Mungkin sampai, mungkin tak sampai. Mungkin ada, mungkin tak ada. Dia mesti dua. Kasut tuan-tuan nak balik ni sekarang, dua kasut tu. Mungkin ada, mungkin tak ada. Nak tengok-tengok sekarang. Biasa saya cakap tu ada yang hilang. Minta-minta kasut saya tak hilang. Sebab hanya yang wajib itu hanyalah Allah saja yang wajib ada. Betul tak? Kita ni tak wajib. Selain daripada Allah tak wajib. Harus akli.
Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Katakan betul, tuan-tuan keluar, tengok-tengok, ada kasut, lega. Walaupun kasut tu ada, kereta motor tetap dua juga. Mungkin ada, mungkin tak ada. Tekan remote, teng-teng, oh ada, lega. Walaupun kereta tu ada, dia tetap dua. Mungkin boleh start, mungkin tak boleh start dua. Walaupun boleh start, jalan dua. Mungkin sampai, mungkin tak sampai. Sampai depan rumah, dah sampai rumah, dia tetap dua. Mungkin boleh masuk, mungkin tak boleh masuk. Mana kunci bang? Kan pada awak. Pada awak. Pada abang tadi. Mana ada? Gaduh, kunci tak jumpa. Rupanya tertinggal kecil kat belakang. Kalau Allah kata tuan-tuan kena datang semula 2 kali datang ke masjid. 2 kalilah tuan-tuan ke masjid. Punya seronok dengar ceramah. Habis ceramah, terus balik. Sampai rumah. Anak tu, mak mana? Allahu Akbar, terlupa orang rumah. Kalau Allah kata lupalah kita. Patah balik. Allah tentukan dalam ramai-ramai ni siapa punya motor keluar pagar tu dulu. Siapa, Allah tentukan siapa balik dulu. Berani baliklah. Baliklah. Allah tentukan. Tuan-tuan keluar pintu mana? Kan pernah kita keluar, mana kau jaga? Oh, sana rupanya. Masuk pintu lain. Allah tentukan tuan-tuan. Kat Batu Pahat ni tuan-tuan fikirlah. Kalau pagi, waktu bekerja, waktu sekolah, kalau semua keluar serentak pukul 7, agak-agak boleh jalan tak kita? Oh, tak boleh. Jam. Tak boleh jalan. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Allah jadikan setiap sesuatu tu dengan dia punya kadar dia, ukuran dia. Dah siap semua nak hantar budak sekolah, sampai tak feel like, beg dia tinggal. Beg dia tinggal pula, patah balik, dia dah jadi belakang. Betul? Yang seorang ni pula masuk, nak berak ke tidak? Patah balik lagi. Dia dah belakang lagi. Jarak antara kereta depan, kereta belakang, kereta depan tu Allah tentukan. Itu dalil menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau betik tu dengan mata tadi, kita boleh beza kan? Bila muda, bila dah masak. Mudanya hijau. Bila masak warnanya merah ataupun kuning. Bayangkan kalau Allah tak jadikan warna kuning, apa jadi kita? Masak mudanya hijau, masaknya hijau. Macam mana? Hari-hari pegang buah. Belum bang, pegang lagi esok. Keras lagi itu. Tak ke gitu jadinya, betul tak? Tapi bila Allah tukar warna daripada hijau kepada merah, bang dah masak. Tengok. Itu pun tak ingat Tuhan juga. Nampak tuan-tuan. Semua perkara kat dunia ni kembalilah kepada dia. Tapi kena mengaji, kena belajar. Kalau kita tak kenal dengan dia, kita akan ada penyakit dalam hati. Contoh malam ni, dah nak pukul 10, saya tak sampai-sampai. Apa rasa? Suka tak? Tak sampai tau kan. Kelakar betul. Ada macam tu. Itu bukan orang namanya. Bab menunggu orang ni memang geram kita. Betul tak? Kompang dah sedia pengantin lelaki, mana pergi pengantin dia tak sampai-sampai. Panas hati kita. Jadi apa kata tuan-tuan? Ni contoh. Tuan-tuan tunggu punya tunggu, kita dah mula sakit. Mana pergi tuan-tuan ni? Dah pukul berapa dah ni? On the way kata pengusi. On the way apa? Takkan tak sampai-sampai. Dah tentu kadi tu sibuk, dia panggil buat apa dah, kena marah datang kuasa. Sambunglah tu kan kadi tu. Kadi apa macam ni? Dah kena marah ni. Saya datang. Kebetulan daripada Johor Bahru. Allah kata apa? Ustaz, engkau tak sampai, kata dia. Kereta engkau pancit. Kat mana? Kat Sedenak sana. Saya beria dengan pam tayar tu. Rupanya dekat sini ada orang tengah sakit hati dengan saya. Sebab apa? Tak sampai? Sampai. Soalan saya, macam mana tuan-tuan dan puan-puan boleh rasa sakit hati dengan saya hanya kerana saya tak sampai? Saya tak usik apa pun. Saya cuma tak sampai aja. Yang pergi sakit tu kenapa? Betul tak? Makan ada, lampu ada, aircon ada, kipas ada, cuaca elok. Saya cuma tak sampai. Yang pergi sakit hati tu kenapa? Mana datang sakit hati?
Jawapannya sebab kita salah pegang. Pegangan salah. Tuan-tuan pegang, kau dah janji, gambar kau dah ada, pengusi dah umumkan dah, kau dah setuju, kenapa tak sampai-sampai? Allah kata, ustaz, kau tak sampai. Kita boleh petikai, kenapa tak sampai-sampai? Salah pegangan ni. Yang betul apa? Kita ngaji tauhid. Tauhid kata apa? Tugas saya datang, tugas tuan-tuan tunggu. Sampai tak sampai bukan kerja saya, bukan kerja tuan-tuan. Itu kerja siapa? Itu kerja Tuhan. Hati ni bila faham tentang mana satu kerja Tuhan, mana satu kerja kita terima. Sangka baik dengan Allah. Agaknya ada masalah di jalanan. Habis kau tak ada penceramah, macam mana? Makan balik je lah. Apa nak tunggu lagi? Kalau ada yang boleh ceramah, bagi ceramah, tak ada masalah. Tak perlu nak sakit hati. Saya bagi perumpamaan untuk lebih faham. Ibu-ibu selalu limau nipis tu yang buat masak tu, saya belah dua. Yang sebelah ni saya perah atas tangan tuan-tuan, yang sebelah sini. Apa rasa? Sejuk rasa. Yang sebelah lagi saya perah atas tangan yang belah sini. Orang rewang petang tadi potong bawang, terpotong tangannya, luka. Saya perah atas luka tu, apa rasa? Pedih sangat. Soalan saya, salah siapa? Salah limau ke salah tangan? Ramai yang salahkan limau. Sedangkan sebelum limau sampai, tangan memang dah sakit. Bukan pasal saya lambat sampai, tuan-tuan sakit hati. Sebenarnya sebelum saya sampai, hati tuan-tuan memang dah ada penyakit. Baru faham betul lah. Saya ibarat limau yang menambahkan lagi rasa sakit. Nampak tuan-tuan, hari ini memang ramai orang terdedah kepada penyakit hati. Kadang-kadang dibuat sendiri penyakit ni. Pergi pasar raya, hari raya, nak beli baju raya, anak beranak pergi. Biasa masalah tempat pasar raya hari raya ni apa dia? Parking tak ada. Pusing. Tak ada lagi, pusing. Masa ni hati okey lagi. Pusing, dah 3-4 kali pusing, orang rumah. Apa dia buat lah orang dalam tak keluar-keluar? Alang mula dah. Dia boleh marah orang kat dalam tu, kenapa tak keluar-keluar? Hati dah marah, dah sakit, pusing lagi. Tiba-tiba isteri nampak, bang, tu nampak ada kosong tu. Pergilah suami tekan minyak. Sekali nak masuk, ada kancil pula dalam tu. Dah ramai yang terkena kan, nampak macam kosong. Dia marah ni kereta tu. Lain kali belilah besar sikit, beli kecil, menyusahkan orang, sakit hati lagi. Pusing lagi. Pusing punya pusing. Nampak satu keluarga tu dah keluar daripada pasar raya. Dia angkat je barang-barang ni, masuk dalam bonet. Itulah bang, tak apalah, dapat juga lah tu. Dah siap masuk, tutup bonet, masuk semula dalam pasar raya. Ingat kan dia masuk kereta, masuk pasar raya. Apa rasa? Sakit tak? Sakit. Macam mana boleh sakit? Orang tu tak nampak kita buat. Nampak tuan-tuan? Pergi pan minyak, ada kereta depan, tunggulah ni. Nampak dia dah siap, dah tutup, masuk dalam pula. Nampak dia beli air, beli itu, bila pula? Kan ada macam tu. Sakit tak yang belakang ni? Ya sakit. Bang, sana kosong tu nampak, pusing kona. Rosak tulis kat situ, rosak lah pula. Tak nampak, mana nampak? Dah patah balik tempat tadi, dah ada kereta lain pula. Sakit tak? Sakit. Macam mana boleh sakit? Nampak tuan-tuan? Ini tiba-tiba balik ni korang tengok kat mana ada traffic light, nampak merah, orang rumah dah pesan, jangan lambat-lambat balik bang, cepat sikit balik, ada hal sikit ni. Dia pun nak balik ni, nampak merah, dia pun tekan minyak, memang nampak hijau. Memang kita kan boleh bajek, memang lepas lah. Betul? Memang lepas. Tak macam mana depan kita tu ada satu kereta dengan orang lebih kurang umur dia. Jalannya slow. Dia nampak hijau tu, tapi langsung tak ada rasa nak. Kalau boleh kan kita, kalau boleh jangan sampai merah, betul? Dia tak. Yang dia tahu hijau jalan, merah berhenti. Itu dia tahu jalan. Kita ni bagi lampu tan cepat sikit, nanti merah.
Elok betul sampai situ, merah rupanya. Sakit tak? Sakit hati kita, tuan-tuan. Ini saya pesan. Lebih-lebih lagi kaum ibu, orang perempuan, minta maaf cakap. Sebab orang perempuan ni kejadian dia tak macam orang lelaki. Orang perempuan ni kejadian yang paling banyak guna hati, guna perasaan. Tak macam orang lelaki. Orang lelaki ni kejadian yang paling banyak guna akal, walaupun tak betul. Yang penting akal berjalan. Itu lain cerita. Saya nak cerita yang ini. Yang lelaki ni, yang perempuan, sampai Nabi sebut orang perempuan kalau marah, hatinya ibarat air yang sedang mendidih, menggelegak. Mana rupa yang mendidih ni? Atas bawah, depan belakang, kiri kanan, atas bawah, depan belakang, kiri kanan. Apa maknanya? Maknanya orang perempuan kalau marah, hatinya mendidih ni ibarat orang perempuan kalau marah, tenaga tak banyak. Tenaga memang tak ada, tapi speaker memang lebih. Ni dia. Nak beritahu orang lelaki, orang perempuan ni kebanyakannya memang cakapnya lebih, tapi dia bukan buat-buat. Dia memang jenis macam tu. Allah cipta. Dia kalau kejut suami tu kan, bang, bangun bang, bangun, tengok bateri apa dia pakai ni Dia tak bangun ni, tapi dia kejut, bang, kerjanya cakap aja. Tak bangun, tak apa, dia sedai baju kat luar. Ampai tu kat belakang bilik dia je. Tengah sedai baju ni, bang, bangun. Bangun tak? Bangun, bukan nak bangun sangat, sakit tengok ni. Tapi dia bukan buat-buat, dia memang jenis macam tu. Kadang mak bapak tanya, mana mak kau? Mak dah tidur bang. Lega. Itulah saat paling bahagia bagi dia. Sampai macam tu sekali. Tengok. Orang lelaki lain saya sebut tadi, dia banyak guna akal walaupun tak betul. Kadang-kadang juga ada mak kita sebut, sampai hati bapak kau ni tak ada hati perut, kata dia. Bukan hati je tak ada, perut pun tak ada, tengok dia sebut. Dia jarang faham, tak apa, itu cerita lain. Jadi saya nak beritahu ni, ini yang terdedah yang perempuan ni memang terdedah kepada penyakit hati. Tapi saya cerita, saya suka ceramah ni, saya selitkan kisah supaya kita mudah untuk faham dan kita tak jadi berat. Walaupun saya cerita soal tauhid. Saya pergi satu majlis di rumah lah, ada ziarah orang sakit di kampung. Orang ni agak terkenal. Masuk-masuk, tengok ramai orang. Jadi saya kena ikut giliran, duduk kat ruang tamu sementara. TV terbuka, tengok lah, rumah orang takkan nak tutup pula. TV3 punya berita. Habis saja berita ni, tiba-tiba makcik yang dekat dapur ni, agaknya saudara mara dia, ramai pula duduk depan TV ni, 4-5 orang. Kenapa pula makcik ni? Rupanya ada cerita ramah. Drama-drama ni kan dekat dengan hati ibu-ibu. Ceritanya memang sedap. Saya tak ingat tajuk dia, tapi ceritanya memang saya ingat. Memang sedap cerita dia. Suami dia nikah satu lagi. Kan sedap. Dia nikah dengan kawan baik isteri dia. Tapi isteri dia tak tahu yang kawan baik tu madu dia. Kan sedap tu. Kerja kedai butik. Dua-dua ni kerja kedai butik. Hari-hari berdua je. Tapi dia tak tahu kawan dia tu madu dia. Jadi malam tu, episod malam tu, isteri ni datang rumah madu ni. Madu ni tak tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balik buka pintu, terkejut dia. Dia ni tahulah tu madu dia kan. Masuk. Dalam hati tu berdebar-debar, kenapa pula dia datang. Jangan-jangan dia dah tahu. Tak, dia memang tak tahu. Saja aku datang, aku kan tak pernah pergi rumah kau, buat air, makan, minum ni kat depan. Tiba-tiba naluri isteri, orang perempuan ni, dia ada satu naluri hati dia, macam tak sabar nak masuk bilik tidur. Macam ada tarikan untuk dia masuk. Kenapa tuan-tuan? Dalam bilik tidur tu ada gambar suami orang tu. Suami dia lah, bosor dindingnya, punya sayang dengan suami orang. Itu kalau dia nampak tu bergaduh dia kawan ni kan, dia pun cakap, biasalah orang perempuan kadang pergi rumah orang, selagi ada bilik, habis semua nak dimasuk je. Dia tanyalah dengan kawan dia,
Aku nak minta izin masuk bilik tidur rumah kau, boleh tak? Jangan. Jangan, malu aku bersepah. Dibagi macam-macam alasan, tak boleh masuk. Mari ikut aku pergi dapur lah, kita masak sedap-sedap. Tak apalah, tak jadilah masuk. Jadi dibuatlah potong bawang, potong apa, nak masak lah ni. Tapi naluri isteri. Ialah ada gambar suami kat dalam tu, dia rasa dekat. Ini kelebihan orang perempuan. Bila banyak guna hati, guna perasaan, dia boleh tahu hati orang. Abang ni tipu, dia tahu, tapi tak ada bukti. Jadi yang ini dia rasa macam nak masuk. Tak macam mana kawan ni leka basuh ikan ke apa ke, tengendap-ngendap masuk bilik tidur orang. Mana rupa tengendap-ngendap, macam berompak pula. Satu langkah. Makcik yang tengok kat depan ni tak boleh tahan. Cepat masuk. Kan? Macam mana orang luar TV boleh suruh dalam TV tu masuk? Betul tak tuan-tuan? Macam mana kalau kita fikir macam dia pula ada dalam tu? Yang peliknya pula, orang dalam TV tu ikut pula cakap orang ni. Betul tak ibu-ibu? Kita akan rasa terlibat sekali ni, hati kita ni. Masuk je orang tu dalam tu, dia ngadap sana, dia tak nampak gambar suami dia kat belakang ni. Yang nampak siapa? Makcik ni lah. Pusing. Astagfirullah, saya dah jadi apa dah malam tu? Ya Allah, boleh ada orang macam ni? Betul tak Betul ke tak betul ni? Tak, maksud saya ni, sepatutnya macam ni ke? Kenapa kita boleh terlibat sekali dengan orang tu? Dia kan berlakon, dia tahu memang ada gambar belakang tu. Betul tak? Tengok ni, hati kita ni sampai macam tu sekali. Akhir sekali apa jadi tuan-tuan? Ini kerja pengarah, memang nak bagi kita marah. Tengah suruh pusing-pusing, bersambung besok dah. Lagi marah dia. Saya yakin malam besok dah tunggu depan TV nak sambung pusing balik. Nampak tuan-tuan? Ini sendiri buat. Betul tak? Tak ada siapa kacau. Itu baru cerita macam tu, belum cerita hantu lagi. Selonggok kat depan tengok hantu. Hantu keluar, tak ada orang depan. Masuk bilik, takut. Tengok Hindustan, tak habis-habis daripada kecil sampai ketua menangis. Cerita apa nama tu? Cerita Man tu, ingat tak? Daripada kecil sampai ketua, suami balik, apa pasal mata merah semua ni? Cerita dah sejam habis, menangis tak habis-habis lagi. Nampak tuan-tuan, rosak hati kita. Jadi ini antara punca kadang-kadang bila kita bertemu dengan Allah, hati kita tak cukup bersedia. Hati kita sangat dengan penyakit, hati kita sangat dengan dosa, tak dapat merasai nikmat bertemu dengan Tuhan. Kerana apa? Kita tak kenal betul dengan dia. Sebab tu siapa-siapa nak semayang, nak menyembah Tuhan, dia mesti jumpa air dulu. Betul tak? Lambat macam mana pun tetap mana tempat wuduk, tetap cari air. Kenapa tuan-tuan nak semayang kena cari air? Kerana air ni makhluk Allah sangat luar biasa. Dia boleh memberi ketenangan kepada kita. Bila? Cuti sekolah. Cuti sekolah, raya cedera ke, raya haji ke, raya puasa ke. Namanya cuti. Kebanyakan orang kampung kita keluar daripada kampung. Pergi mana? Makan angin. Kebanyakan orang kita pergi makan angin ni pergi mana? Pergi tempat yang ada air, betul tak? Cuti sekolah, kat mana ada air, kat situ ada orang. Iya. Pantai Terengganu tu, cuti sekolah, penuh orang. Pantai Melaka tu, cuti sekolah, ramai orang. Time tak cuti, tak ada orang pula. Orang Kuala Lumpur tu pergi Mersing cari air. Air apa? Air papan. Pernah pergi. Punyalah jauh cari air. Kalau siapa pernah pergi air papan tu, saya lama kat air papan dulu. Naik, lama kat air papan, lama dekat Mersing dulu. Dia naik bukit, turun aja bukit tu, nampak laut membiru, luar. Suka tengok tiba-tiba muncul air laut warna biru.
Parking tepi, tak sabar-sabar anak ni semua pergi kat tepi pantai tu, depakan tangan, tarik nafas. Apa rasa? Oh, kena angin pula. Tuan-tuan tahu kenapa hati kita rasa lapang, rasa tenang bila tengok air laut? Kenapa? Kerana air laut ni datang daripada Allah 100%. Tak ada campur tangan kerja manusia. Dengan pasirnya, dengan batunya, dengan pokok kelapanya, dengan anginnya. Manusia tak tenang tengok bangunan pencakar langit dekat Kuala Lumpur. Sebab banyak campur tangan kerja manusia berbanding dengan tengok alam. Itu baru tengok, belum menyelam lagi tuan-tuan, belum mandi lagi. Itu yang bila menyelam tu sampai hari ni tak timbul-timbul pun ada. Sangka baik Allah sayangkan dia. Kalau dah penuh pantai ni, mana-mana pantai laut dah penuh orang, bawalah keluarga pergi Gunung Ledang. Air terjun, dia bukan air laut, air juga. Saya pun lama juga kat tangkap. Kan masa PKP tu hari tak boleh pergi. Tiba-tiba kerajaan umumkan dah boleh keluar, bawa keluarga makan angin. Ramai pergi Gunung Ledang tuan-tuan. Sana kena terjun baru sedap. Saya tak pergi, kawan saya pergi. Tuan kata dia, kenapa? Saya pergi tu hari, saya terjun, dalam tu ramai orang daripada air, kata dia. Penuh orang ni, nak berenang pun susah. Punya sukanya manusia dengan air. Kalau dah penuh juga Gunung Ledang ni, mana nak pergi tuan-tuan? Tahan bapak pergi, dah janji dengan anak pergi pasar raya, cari kolam yang pakai tiup tu kan ada. Tiup sikit, anak pertama tiup, anak kedua tiup, ramai anak, balik kembung kolam tu isi air. Siapa dulu? Bapak dulu mandi. Biar batas dulu, takut bocor je kan. Dia mandi dulu, belakang mana? Belakang rumah je. Punya suka kita dengan air, betul tak? Nanti kalau tuan-tuan nak cuba subuh nanti, ambil wuduk, sebelum menghadap Tuhan, jumpa air dulu. Macam mana? Berfaham dengan air ni. Ya Allah, dengan berkat sucinya air Engkau ini, sucikanlah wajahku. Ambil yang pertama, inilah muka hamba Kau yang paling banyak buat dosa. Ambil yang kedua, ampunilah dosa muka hamba Kau ni ya Allah. Ambil yang ketiga, berkatilah muka hamba Kau ni ya Allah. Baru tangan pula, sama juga, inilah tangan hamba Kau yang paling banyak buat dosa. Ampunilah dosa tangan hamba Kau ni ya Allah. Berkatilah tangan hamba Kau ni ya Allah. Lepas tu apa nak buat? Baru baca doa. Ramai tak baca doa selepas mengambil wudu. Allahumma ja'alni minat tawabin. Jadikan aku di kalangan orang-orang yang bertaubat. Bila kita taubat? Wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadikan aku di kalangan orang-orang yang bersih, suci. Bila kita sucikan? Itu tujuan mengambil wuduk, supaya dosa-dosa anggota kita ni, hati kita ni bersih. Sebab apa? Yang kita nak sembah ni Maha Suci. Mana mungkin menghadap dia hati syarat dengan dosa dan penyakit. Ditaubatkan ketika mengambil wuduk. Barulah sampai kat depan ni, Allahu Akbar. Siapa pernah angkat dua tangan ni selain daripada waktu solat? Ada tak? Ada nak balik pegang, takut hilang kasut tu? Allahu Akbar, cari kasut. Ada tak? Tak ada. Takut tak start, tak hidup kereta ni, masuk kereta tu, sebelum start kunci tu, depan steering tu, Allah. Ada macam tu? Tak ada. Buat jalan sendiri sekarang, payah kita. Balik rumah, Assalamualaikum, orang rumah buka pintu ni, Allahu Akbar. Ada macam tu? Sesat apa abang ni kata dia. Salah tengok ceramah rupanya. Tuan-tuan mungkin tak ada. Yang ada siapa? Anda tanya polis. Tanya rela. Polis lah, polis. Dia kejar perompak tu kan. Jangan bergerak. Apa dia buat perompak tu? Jangan tangan. Ada rupanya orang selain daripada waktu solat tu ada buat macam ni. Maknanya apa ni? Maknanya ada salah. Orang salah je buat macam ni. Selama ni kita takbiratul ihram berpuluh tahun, ada rasa salah ke tidak? Kalau dah pagi-pagi subuh tu ngantuk, Allahu Akbar. Ni bukan rasa salah, ni buat salah lagi ada. Nampak tuan-tuan inilah pentingnya Rasulullah perlu kita hayati perjuangan dia. Macam-macam perkara diutuskan untuk mengajar kita. Akhir sekali,
Yang ketiga, kenapa kita kena sayang Rasulullah ni? Sebab yang pertama saya ulang, kerana Allah sangat menyayangi Rasulullah. Yang kedua, kerana Rasulullah bertanggungjawab, dialah orang yang memperkenalkan Allah kepada kita. Yang ketiga, kerana Rasulullah sangat-sangat menyayangi kita, mengasihi umatnya. Peristiwa Isra dan Mi'raj, ingat lagi tak? Kemuncaknya Allah perintahkan kepada Nabi, beritahu dengan umat kau kena semayang 1 hari 1 malam 50 waktu, tuan-tuan. Betul tak? Itu perintah asalnya. Tapi Nabi ni, dia fikir umat dia. Dia tak ada masalah, para sahabat pun tak ada masalah. Dia fikir umat akhir zaman, tak mampu umat aku. Nabi naik merayu kepada Allah, kurang 5. Naik lagi merayu kepada Allah, kurang lagi 5. Naik turun naik, akhir tinggal 5 je. 5 ni pun Nabi Musa suruh naik, umat kau tak mampu. Nabi segan lah, malulah aku nak naik lagi. Jadi maknanya apa, tuan-tuan? 5 waktu yang kita buat sehari semalam ni adalah hasil daripada sayangnya Rasulullah dengan umatnya, berjiwa rahmah, pengasih penyayangnya Rasulullah. Jadi kalau betul kita cinta dengan Rasulullah ni, pesan anak kita, jiran kita, suami isteri, jangan sampai tak solat, datanglah ke masjid. Ini hasil daripada perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Ramadan Al-Mubarak, solat tarawih, sunat hukumnya. Ceritanya macam mana? Nabi ketika itu solat tarawih di masjid hari pertama. Hari kedua pun di masjid juga solat tarawih. Hari ketiga pun di masjid juga solat tarawih. Hari keempat Nabi tak solat tarawih di masjid. Nabi solat tarawih di rumah. Begitulah berjalan tempoh sebulan, kadang-kadang di masjid, kadang-kadang di rumah. Tapi banyak di masjid. Jadi para sahabat bertanya, kenapa Rasulullah? Kenapa engkau tak solat tarawih di masjid hari-hari? Apa Nabi cakap? Aku tak solat tarawih hari-hari di masjid ni sebab aku risau. Aku bimbang nanti Allah wajibkan solat tarawih kepada umat aku, kata Rasulullah. Bayangkanlah tuan-tuan, kalau Nabi tiap-tiap malam dekat masjid tu ditakdirkan Allah kata wajib solat tarawih, itu apa jadi dengan kita? Yang tadi 50 waktu, tambah pula bulan puasa 20 rakaat wajib. Harus tak puasa gitu ya. Penat semayang je agaknya. Ini pun tengah semayang ni tergolek-golek kat belakang tu agaknya. Tak sempat nak buat ceramah maulid dia. Tapi Nabi pengasih, penyayang kepada kita. Maka kita kekal. Dia kekal jadi sunat tarawih. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Bukan saja kepada orang beriman, orang tak beriman pun dapat jiwa rahmah Rasulullah. Nabi hijrah ke Taif. Selepas isterinya wafat, Siti Khadijah dan juga Abu Talib, dua orang ni penyokong kuat Rasulullah di Mekah. Bila dah tak ada, Nabi diberikan serangan yang lebih hebat lagi oleh kaum musyrikin Mekah. Nabi keluar daripada Mekah, pergi hijrah ke Taif. Nabi pergi rumah ke rumah, pintu ke pintu, untuk berdakwah kepada agama Allah, mohon kebenaran daripada pimpinan Taif. Apa dibuat oleh pimpinan Taif ini? Diupah sekumpulan pemuda, suruh halau Rasulullah, dibaling dengan batu, dengan kayu. Berdarah-darah Rasulullah. Ada riwayat mengatakan kaki Rasulullah tu penuh dengan darah kasut. Malaikat tak boleh tahan. Malaikat buat tawaran kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau cakap mana satu bukit, mana satu gunung, aku musnahkan orang Taif ni. Apa Nabi kata? Jangan malaikat, aku bukan itu tujuannya aku datang. Tak apa, kata Rasulullah, aku doa orang yang baling aku dengan batu, dengan kayu ni, satu hari nanti akan lahir daripada tulang rusuk mereka zuriat keturunan yang beriman dengan Allah dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul. Tak lama selepas itu ramai orang Taif yang beriman kepada Allah dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja kepada manusia, bahkan jiwa rahmah Rasulullah ni dapat juga kepada haiwan. Nabi on the way balik ke rumah, tiba-tiba dengar suara panggil, ya Rasulullah, Rasulullah, ya Rasulullah. Nabi tengok-tengok tak ada orang, rupanya seekor rusa panggil Nabi. Nabi diberi mukjizat boleh faham bahasa rusa.
Macam Nabi Sulaiman faham bahasa semut. Jadi rusa ni panggil bahasa dia, bukan dia panggil ya Rasulullah, ya Rasulullah. Itu bukan rusa namanya. Ni rusa guna bahasa dia. Saya pun tak pandai macam mana nak cakap bahasa rusa ni. Tapi Nabi faham. Nabi tanya, ya wahai rusa, kau panggil aku ke? Ya betul Rasulullah, aku panggil kau. Sebab aku ni kena jerat, masuk perangkap. Perangkap siapa? Ada satu orang Yahudi ni, dia tengah siap-siap nak sembelih aku. Jadi aku nampak kau lalu, aku panggil, nak minta tolong, lepaskan aku sekejap. Dekat balik bukit tu ada 2 ekor anak aku. Aku nak menyusukan. Nanti lepas menyusu, aku patah balik, nak sembelih lah. Dia janji dengan Rasulullah. Okey, Rasulullah lepaskan. Kemudian dia terus pergi balik bukit, dia nyusukan anak dia. Tak lama lepas tu dia patah balik. Ya Rasulullah, aku dah selesai nyusukan anak aku, kau nak sembelih lah. Kebetulan Yahudi tu nampak apa yang berlaku antara Rasulullah dengan rusa ni. Dia terpegun. Apa dia buat Yahudi ni? Tak jadi sembelih. Dia ambil rusa ni, wahai Rasulullah, aku dia hadiahkan pada kau. Tengok, dihadiahkan pada Nabi. Nabi pula bukan dia bawa balik, dia masak kari ke apa, buat golek-golek, buat makan, tak. Dia cakap dengan rusa tu, wahai rusa, engkau sekarang dah jadi milik aku, kata Rasulullah. Aku bebaskan kau. Tu jiwa rahmah Rasulullah. Dibebaskan rusa ni, kau sambunglah balik, pergi balik bukit tu, kau nyusukanlah anak kau. Sampai jadi apa tuan? Jadi rusa lah. Jadi apa lagi? Ramai tak boleh jawab saya tanya soalan ni. Wah, mikir jadi apa? Jadi rusa yang baik lah agak. Itu bagaimana Rasulullah berjiwa rahmah. Jadi apa kata malam ni tuan-tuan, kita berazam untuk jadi manusia yang berjiwa pengasih, berjiwa penyayang. Mana tahu nak keluar ni sekarang, ada pakcik tu tak jumpa cari kasut dia. Mana kasut? Apa kata berjiwa rahmah? Pertama, tolong cari kasut, tolong cari pusing ni, tak ada lah. Apa lagi berjiwa rahmah yang lebih tinggi lagi. Pakcik, nak pakai kasut saya, bawa balik. Habis anak macam mana? Tak apa, saya nak berjiwa rahmah hari ni. Saya jalan kaki ayam aja. Boleh tak? Boleh. Tuan-tuan boleh rasa nanti macam mana rasanya berjiwa rahmah. Walaupun pakai kaki ayam. Ataupun balik tu sekarang, tengok ada pakcik tu motornya mati tengah jalan. Start tak hidup. Kebetulan orang lain tak nampak, Allah nampakkan kita. Kita pun bawa motor juga. Kenapa ji? Tak tahulah, mati pula. Jiwa rahmah yang pertama, tolong start tak hidup juga. Jiwa rahmah yang luar biasa. Pakcik, pakai motor saya bawa balik. Nak hujan dia, kata dia. Biar awak. Tak apa, saya jalan kaki je, kata dia. Berjiwa rahmah. Boleh tak? Boleh, kalau adalah jiwa. Jangan jadi jiwa yang penuh dengan kebencian. Jangan jadi jiwa yang penuh dengan hasad, dengki. Tuan-tuan tahu tak, makhluk pertama yang timbulkan rasa benci ni siapa? Iblis. Betul tak? Iblis tu dulunya di syurga. Dekat syurga pun boleh ada kebencian, apalagi kita dekat dunia. Kalau kita buat salah, cepat-cepat kita minta ampun dengan Tuhan. Kita akui Nabi Adam buat salah, Iblis pun buat salah. Nabi Adam buat salah, turun ke dunia, terus bertaubat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi Iblis, dia tak nak sujud dengan Nabi Adam, maka dimurkai oleh Allah. Kenapa? Dia rasa dia lebih tinggi. Dia tak puas hati dengan keputusan Allah. Dia berdendam dengan Nabi Adam. Sampai bila? Sampai hari ini Iblis tak pernah minta ampun dengan Tuhan. Ada ulama sebut, kalau kita ada rasa benci sangat dengan orang, kita rasa dengki sangat dengan orang, tak puas hati dengan orang, boleh mewarisi sifat-sifat Iblis. Jadi kena jadi orang yang berjiwa rahmah. Rasulullah pernah imamkan di masjid, tiba-tiba dengar suara anak menangis kat belakang. Apa Nabi buat? Dia ringankan solat, dia pendekkan surah. Imam kena berjiwa rahmah. Pagi besok subuh, hujan lebat contoh, menggigil datang ni.
Imam tengok ni, oh tak boleh jadi ni. Pendekkan surah. Imam kalau nak solat, Nabi kata apa? Bila kita sembahyang dengan orang ramai, falyukhaffif, maka ringankan. Ringankan. Walaupun mungkin bertembung dengan hari Jumaat, pagi Jumaat, kan kita masa surah sajadah dengan surah Al-Insan. Tapi kalau betul kita nampak cuaca tu sejuk, orang tua ramai, ada yang gaut, ada yang sakit lutut, pendekkan surah. Boleh tak pagi Jumaat baca surah lain selain pada surah sajadah? Boleh. Ia bukan wajib. Tapi kita tak dapat sunnah Rasulullah. Rasulullah memang sunnahnya solat Jumaat pagi dia baca surah sajadah rakaat pertama, rakaat kedua baca surah Al-Insan. Tapi bukan setiap minggu. Tapi jangan pula jadi macam imam ni. Dia baca rakaat pertama, baca surah Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu Akbar. Sangka baik, lupa agaknya. Tengok rakaat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Habis kita Yasin dah pula. Allahu Akbar. Pendek juga. Tengok pula hari besok. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Allahu Akbar. Memang pendek lah imam ni. Tengok rakaat kedua pula. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Allahu. Lagi makin pendek pula. Ini tuan-tuan kalau jumpa imam macam ini tiap-tiap hari alif lam, ni kena report kat Jabal Gadi. Mana boleh asyik ringan je macam tu. Kita nak merasa juga surah-surah yang lain. Dia lain macam dekat Bandung tahun bila tu kan, tengah semayang gempa bumi bergegar kan. Imam janganlah Sabbihisma rabbikal, wadah bergoyang tu fal yukhaffif, ringankan solat. Ini berjiwa rahmah. Jadi tuan-tuan hadirin dirahmati Allah sekalian, baru 10.30. Boleh tunggu lagi ni? Tuan-tuan nak tunggulah. Saya nak balik dah ni. Apa pun hadirin hadirat sekalian, percayalah, jangan ada keraguan tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ada rasa ragu-ragu, tak yakin. Percayalah, inilah satu-satunya manusia yang memang kita kena jadikan contoh. Banyakkanlah berselawat pada bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, saya kira cukuplah setakat ini. Dia pokok lama-lama tiup angin pun tombang juga dah. Kalau tuan-tuan jumpa saya buat salah kat Batu Pahat ni, tegur saya. Mana tahu saya pun manusia biasa. Mana tahu maghrib tu tuan-tuan nampak saya tengah cari sayur dekat Nirwana sana. Betulan orang rumah yang perasan orang rumah dia. Bang, tu bukan Tuan Kadi ke? Tak semayang ke maghrib lah ni? Suami dia tegur. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Tuan Kadi kan? Dah maghrib ni tak semayang ke? Tegur saya. Saya tak ada masalah. Tapi jangan marah pula. Saya pun kena tanya juga. Haji kat sini buat apa pula? Sama-samalah kita tegur menegur. Sama-samalah kita bersilaturahim. Sama-samalah kita solat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam ini akan dipandang oleh Allah sebagai beroleh. Namanya pun beroleh, ya tak? Beroleh ganjaran daripada Allah berlipat kali ganda. Mana-mana yang kurang sihat tu mudah-mudahan dengan berkat sambatan ini diberikan kesembuhan hendaknya. Kalau ada di kalangan kita yang hatinya rasa sulit sangat hidupnya, rasa payah sangat, dengan berkat sambutan maulid ni mudah-mudahan Allah permudahkan urusan hidupnya. Kalau ada di kalangan kita yang hadir pada malam ini, hatinya ada rasa kebencian, ada rasa tak suka dengan orang, dengan berkat Maulid Rasul ni mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Kita maafkan orang. Kalau ada di kalangan kita yang hadir pada hari ini, hatinya rasa tak tenang, hatinya rasa resah gelisah, dengan berkat baginda Rasulullah mudah-mudahan kau tenangkanlah hati-hati kami. Kalau ada di kalangan kita yang hadir pada malam ini, telah tertulis namanya
di pintu neraka Allah. Ya Allah, dengan berkat sambutan Maulidur Rasul ini, dengan berkat junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kau masukkanlah kami yang hadir ini di dalam syurga-Mu ya Allah. Mudah-mudahan Allah perkenankan doa kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.